dari College Vocational dan Datu. Inovasi kami pada hari ini ialah MP EcoSync Cube, kecil pada saiz, besar pada kesan. Sebelum memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan dulu ahli kumpulan saya. Ketua kumpulan kami pada hari ini ialah Nur Hafizah Wisnu, Nur Syafika, Nur Ain Kasrina bin Osman, dan saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Raslan. Pengenalan bagi EcoSync Cube ialah MP EcoSync Cube merupakan cube penghalau semut berdasarkan kayu manis siniman SPP yang bertujuan menggantikan penggunaan racun serangga sintetik. Dengan pilihan mesra alam, cube ini dihasilkan daripada campuran semur kayu manis, tepung kanji, air dan cuka yang membebaskan sebagian volatil mudah meruap, utama sinimaldehyde, bertujuan mengganggu laluan feroman semut serta bertindak sebagai penghalau. Objektif MP EcoSync Cube ialah mencipta produk yang tidak mengandungi bahan kimia berbahaya yang boleh memberikan kesan negatif terhadap kesihatan manusia, haiwan dan alam sekitar. Selain itu, menggunakan bahan semula jadi yang mudah terurai, biodegradasi. Yang terakhir, selamat digunakan di rumah, terutama di kawasan makanan dan tempat yang mudah diakses oleh kanak-kanak atau hewan peliharaan. Terdapat pernyataan masalah bagi produk sintetik ialah mengandungi bahan kimia yang berbahaya dan boleh memberi kesan terhadap kesihatan manusia seperti alahan. Seterusnya, tidak mesra alam dan suka terurai juga, menyebabkan pencemaran alam sekitar akibat bahan aktif yang bertoksik. Selain itu, semut membina rintangan genetik racun semut sintetik apabila digunakan berulang kali. Bahan sintetik produk sintetik lebih mahal dan perlu dibeli secara berulang. Akhir sekali, boleh memberikan kesan kepada organisme bukan sasaran dan berisiko menyebabkan keracunan dan alahan kepada manusia dan haiwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafizah akan meneruskan pembentangan berkenaan pelaksanaan proyek. Produk bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan cube ini ada 4, antaranya serbuk kayu manis, cuka, tepung kanji, dan air. Serbuk kayu manis dipilih kerana kandungan aktif sebagian sinimaldehyde yang terdapat di dalamnya. Kandungan ini terbukti dapat mengganggu laluan feroman semut. Lalu, cuka pula digunakan sebagai bahan pengawet agar produk tetap tahan lama. Tepung kanji pula digunakan sebagai pengikat untuk menjadikan adunan lebih padat. Lalu air pula digunakan untuk membantu pembentukan dough. Seterusnya, mari kita lihat dengan lebih terperinci proses pelaksanaan MP EcoSync Cube. Yang pertama, kami menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Seterusnya, kami mencampurkan serbuk kayu manis dengan tepung kanji dalam kuantiti yang sepatutnya. Lalu kami memasukkan bahan-bahan basah seperti cuka dan air untuk menghasilkan adunannya. Kami menggaul adunan tersebut sehinggalah menjadi dough yang senang untuk dibentuk. Selepas itu kami membentuk dough kepada bentuk cube. Setelah dibentuk kepada bentuk cube, kami mengeringkan di dalam ketuhar dalam 40 hingga 50 darjah Celcius selama 3 jam, ataupun dikeringkan di bawah cahaya matahari sehingga kering sepenuhnya. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kos projek EcoSync Cube. Kos keseluruhan projek adalah sangat rendah kerana hanya menggunakan bahan asas harian. Pecahan kos adalah seperti berikut. Untuk 28 gram serbuk kayu manis yang kami gunakan
anggaran kos hanyalah Rp2.30. Manakala tepung kanji sebanyak 16 gram hanya 24 sen. Selepas itu, untuk 23 gram cuka putih pula hanya menghabiskan kos sebanyak 13 sen sahaja. Untuk 45 ml air yang digunakan hanya menggunakan kos sebanyak 6 sen. Jumlah keseluruhan untuk menghasilkan lebih kurang 100 gram produk kami hanyalah Rp2.73. Ini menunjukkan bahwa MP EcoSyn Cube adalah produk yang sangat cost efektif kerana modal yang kecil mampu menghasilkan cube yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada saya ucapkan kepada para juri. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nurul Ain Kaslina binti Osman dan sekarang merupakan giliran saya untuk membentangkan keberkesanan produk kami. Bagi alternatif penggunaan MP EcoSyn Cube, terdapat 4 cara penggunaannya. Yang pertama, menggunakan cube dengan serta-merta. Yang kedua, boleh dilarutkan dengan air, kemudian ditapis untuk menjadikan semburan. Yang ketiga, dipecahkan menjadi serbuk, dan yang terakhir, boleh dicoret pada permukaan dinding. Semua kaedah ini perlu dilakukan pada laluan atau kawasan semut. Seterusnya, kami telah menjalankan ujian lapangan bagi menguji keberkesanan produk kami bagi keempat-empat kaedah penggunaan MP EcoSyn Cube. Berikut merupakan keputusan ujian lapangan berkenaan pengurangan bilangan semut setelah digunakan. Bagi kaedah penggunaan cube, bilangan semut berkurang sebanyak 52% dalam masa 24 jam daripada bilangan asal, mencapai 91% selepas 3 hari dan hilang sepenuhnya dalam 7 hingga 14 hari dengan kadar pengurangan 100%. Beralih pula kepada kaedah coretan yang menunjukkan pengurangan hanya 23% selepas 24 jam dan 38% selepas 3 hari. Namun begitu, semua semut hilang sepenuhnya selepas 7 hari dengan kadar pengurangan 100%. Kaedah semburan pula mencatatkan 67% pengurangan selepas 24 jam dan meningkatkan kepada 88% selepas 3 hari. Selepas 7 hari, masih terdapat sedikit semut dengan pengurangan yang sama, iaitu 88%. Akhir sekali, kaedah serbuk menunjukkan kesan paling rendah pada peringkat awal hanya 14% pengurangan selepas 24 jam. Selepas 3 hari, pengurangan meningkat kepada 72%. Selepas 7 hari, kadar pengurangan mencapai 86%. Namun masih terdapat bagi semua. Berikut merupakan gambar ujian lapangan yang telah kami laksanakan. Berdasarkan video ini, didapati jelas sekumpulan semut berkurang selepas 2 jam setelah MP EcoSyn Cube diletakkan. Kita beralih pula kepada faedah sampingan bagi MP EcoSyn Cube. Produk kami mengemukakan serbuk kayu manis sebagai bahan utama. Serbuk kayu manis sudah dikenali dengan sifat semula jadi untuk menghalau semut, maka keunikan dan fokus pada satu bahan ini boleh jadi daya tarikan tersendiri. Terdapat beberapa kelebihan serbuk kayu manis, antaranya ianya mempunyai bahan aktif utama iaitu cinnamaldehyde yang bersifat antimikrob dan repelen semula jadi serta bau yang kuat. Selain itu, bahan aktif eugenol pula bersifat antibakteria dan membantu menghalang kehadiran semut.
Terakhir sekali, bahan aktif lain seperti kumarin mempunyai aroma wangi yang menyenangkan. Teruskan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ada soalan. Boleh saya tahu bila kamu mula projek ni, tempoh pelaksanaan dari bila dan bila kamu start untuk turun kajian lapangan tu? Jawab. Bayangkan ke semula. Soalan saya, bila kamu mula start projek ni, bila tarikh pelaksanaan projek dan bila kamu mula turun kajian lapangan untuk membuktikan yang berani berkesan. Gitu. Tempoh pelaksanaan tu lah. Kami mula projek ini pertengahan bulan Maret dalam tahun ini. Ujian pelaksanaan kami mula pada bulan 7 tanggal 2. Assalamualaikum. Tahniah anak-anak KB. Okey, cikgu ada 3 soalan lah. Okey, yang pertama, kalau kita beli suatu barang, kita kadang-kadang bandingkan harga, betul? Jadi tadi kamu ada bandingkan lah, kalau yang guna spray itu yang kita biasa guna di rumah ada kimia kan. Jadi cikgu mau tahu pasal harga tadi lah. Tadi yang kamu buat tu 100 gram RM2.73. Tapi kita jarang beli sikit-sikit kan, jarang beli 100 gram tu sikit. Kadang kita beli 1 kilo. Okey, alang-alang kan kalau orang yang banyak sebut dan memang target begitu, restoran ke apa kan kamu target untuk berjual. Okey, jadi berapa ringgit tu kalau 1 kilo? Kalau 100 gram artinya 1000 gram lah. 1000 gram berapa ringgit? Agak-agak lah. Berapa? 27 ringgit kah? 273 kah? Okey, jadi artinya berapa? RM2.73 itu dia punya kos untuk kami, tapi kami jual dengan harga RM5 100 gram. Oh, RM5 100 gram. Okey. RM5 100 gram. Jadi kalau 1 kilo RM50 atau RM500. Ada lagi sih, dia punya kos begitu sih. So, kami jual hanya begitu sih. Okey, belum ada planning lah untuk masa depan. Yes. Bagus, lain kali tersedia ya, lain kali standby sebab pasaran kan, kita buat satu produk untuk pasaran. Okey, jadi lain kali kalau buat tu satu itu kena masukkan, sebab kalau kita membeli kita akan bandingkan harga. Jadi kalau harganya sampai RM50, orang akan berpikir mau beli kan enggak, sebab kayu manis tu mahal. Susah lagi kalau didapat dalam, bolehlah kuantiti banyak boleh, pemborong ada, tapi mungkin susah dapat harga murah kan. Okey, jadi kena pikirkan harga kos. Okey, yang kedua ialah macam mana kamu mengukur pengurangan tu? Pengurangan tadi, pengurangan tu macam ada peratus-peratusnya kan.
berapa peratus. Kami mengira semut yang berada dalam radius 5 cm. Kami kira dalam semut. Dalam 5 cm. Ya, Bermaksud kamu punya produk ini dia efektif dalam jarak 5 cm sajalah. itu untuk cube saja. Untuk cube. Ya. Oke. Ya, dia ada spray lagi Ya, kan? sebenarnya Oke. ada semut. Kalau guna spray dia maksudnya semut nih akan di kawasan itu kah atau waktu ada semut itu kah? Cuman Di kawasan Kalau guna spray itu kan dia punya bilu itu kan kalau macam sudah di spray dia punya bau tu akan aromanya kuat. Jadi dia boleh dari jauh pun buat semut boleh juga paling. Oke, bagus. Oke, itulah dia punya aroma tuh kan, sebab kayu manis ni yang penting dia punya aroma, wanginya tuh, baunya yang boleh menghalak semut. Oke. Jadi itu sajalah dari cikgu. Makasih banyak Tania. Majlis merekamkan ucapan terima kasih atas pembentang